Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi wa masyayikhina ajma'in wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada pagi ini dapat menyambung lagi pengajian kitab kita, kitab Penawar Pagi Hati. Dan insya-Allah ini mungkin kuliah kita yang terakhir pada bulan Ramadan, kerana pada minggu depan kami sudah sampai di Semenanjung. Pada hari Ahad minggu depan kami dah sampai di Semenanjung, sebab kami belayar hari Sabtu petang, jam 6 petang tu flight insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi qala musannifu rahimahullahu taala, muka surat 10, pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Kata pengarang rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ini dalam bab yang ketiga, tajuk ataupun pembahagian bab yang ketiga, iaitu pada membicarakan berkenaan dengan lidah. Sebelum ni kita dah bicara berkenaan dengan mata, dan kita dah berbicara berkenaan dengan telinga. Yang ni berkenaan dengan lidah pula. Kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia akan lidah, menjadikan ia kembali kepada Allah. Ja'alahu alsinah, itu menjadikan ia akan lidah. Jadi lidah tu ialah maf'ulun bih, ia tu fa'il. Ini ia tu Allah Subhanahu wa taala lah. Akan lidah bagi engkau, menjadikan ia akan lidah bagi engkau, yakni bagi kita lah, supaya membaca engkau dengan dia. Supaya kita menggunakan lidah tu untuk membaca. Akan dia tu makna akan lidah. Membaca engkau dengan dia, makna dengan dia tu makna dengan lidah. Akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat, dengan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat, dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, dan memberi nasihat engkau akan orang Islam, dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu, dan mendamaikan engkau akan mereka itu, dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Banyak fungsi lidah ni sebenarnya, kan? Banyak fungsi lidah ni. Pertama, Syekh kata pada situ membaca Quran dan hadis. Itu pertama. Lidah ni tujuan kita untuk apa? Untuk membaca Quran dan juga hadis. Kita baca Quran, kita baca hadis. Yang kedua, zikir. Membaca dan segala zikir, makna dan kita ni berzikir. Itu function kedua.
Dan ketiga, dan pengetahuan yang memberi manfaat. Mana kita baca ilmu, baca buku yang memberi manfaat, tak kisahlah buku apa pun. Bukan kata buku agama saja, buku apa saja yang memberikan pengetahuan dan manfaat, pengetahuan yang ada manfaat. Dan supaya mengajar engkau dengan dia, makna menggunakan lidah ni dengan dia, makna dengan lidah, supaya kita mengajar ilmu yang memberi manfaat dengan menggunakan lidah tersebut. Makna kita kena guna lidah tu untuk mengajar ilmu yang memberi manfaat. Tak semesti berkenaan dengan tajuk ilmu agama, ilmu apa sahaja. Yang penting ilmu tu mendatangkan manfaat dan bukan ilmu yang haram. Ilmu ni ada semua bentuk ilmu. Ada ilmu yang haram, ada ilmu yang halal. Ilmu haram contoh dia apa? Kita belajar, kita ngajar orang, kita belajar dan kita mengajar ilmu sihir. Itu haram. Itu haram dipelajari. Pada asal hukum belajar itu ialah haram, melainkan beberapa sebab tertentu. Contoh, seorang tu dia belajar ilmu sihir bukan dia nak menyihir orang, tetapi dia nak tahu selok-belok sihir itu supaya dia boleh mengubati orang yang terkena sihir. Itu harus dia belajar. Itu harus dia belajar ilmu sihir itu tadi. Tapi kalau pada asal ilmu sihir itu haram dipelajari. Ataupun ilmu yang memberi mudarat kepada orang. Contoh apa? Ilmu merompak, ilmu mencuri, ilmu buat jenayah. Tak kisahlah jenayah apa pun. Kita buat contoh tadi, merompak, mencuri kan. Dia nak umpil rumah dan sebagainya tu kan. Ilmu tak benda tu? Ilmu lah. Ilmu tu benda pengetahuan yang dia boleh dapat. Tak semesti dengan buku. Dengan pengalaman pun boleh dapat ilmu. Dengan kita memandang, memerhati sebagainya, kan mendengar pun boleh dapat ilmu dah. Cuma masalah dia, ilmu tu manfaat ataupun tidak. Kalau ilmu nak merompak, mencuri, haramlah kita pelajari. Melainkan sekiranya memang kita ni bahagian siasatan jenayah, perlulah belajar buat benda tu, supaya nak tahu selok-belok pencuri dan perompak ni, supaya dapat kita tangkap ataupun kita tuduh di mahkamah. Macam mana cara nak membuktikan kesalahan mereka tu? Sebab mereka lakukan tu mungkin bukannya depan orang ramai, ketika orang tak ada, orang tak tahu. Terutama mencuri lah. Mencuri ni benda yang dibuat ketika orang tak tahu. Merompak ketika orang tahu. Merompak ni secara terang-terangan. Tetapi kalau mencuri, dia secara rahsia, orang tak tahu. Itu yang ada kena CCTV macam-macam lah tu kan. Jadi bahagian siasatan jenayah ni dia kena carilah bukti-bukti itu tadi. Memang nak nuduh orang tu yang memang mencuri. Sebabnya kita bukan ada pada kejadian. Jadi macam mana kita nak tuduh? Jadi perlulah belajar ilmu tu tadi supaya dapat memberi manfaat juga. Tetapi bukanlah semua orang mesti belajar. Dia beza dengan ilmu yang bermanfaat. Contoh ilmu bermanfaat apa yang tuan-tuan belajar sekarang ni lah. Maknanya kitab tasawuf itu ilmu manfaat. Ilmu yang bermanfaat, semua orang boleh belajar. Budak pun boleh belajar, orang tua pun boleh belajar, orang muda-muda ke beliau semua boleh belajar. Jadi dia ilmu beri manfaat. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, amar ma'ruf nahi mungkar. Lidah kita ni kita kena gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab tu Nabi sebut, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, fazalika adhaful iman. Apabila kamu melihat kejahatan, kesalahan, kemungkaran depan mata kamu, maka hendaklah kamu ubah menggunakan kekuasaan. Dengan tangan tu makna bukan pergi lempang, pergi untuk dengan kekuasaan. Ada kita ni ada kad penguatkuasa, boleh tangkap orang contohlah. Itu maksud dia menggunakan kekuasaan tu. Jika kita bukan pada pihak tu tadi, maka hendaklah kita menggunakan lidah, beri nasihat, beri peringatan dan sebagainya, beri motivasi ke, tak kisahlah yang seerti dengannya. Kalau tak juga mampu kita dengan buat benda tu tadi, maka hendaklah kita mengingkari benda yang orang tu buat dengan lidah, maknanya dengan hati kita membenci apa yang orang tu buat. Bukan kita kata biasalah tu sas budak muda. Salah.
Yang mereka buat tu salah. Contohnya apa? Anak teruna orang bonceng motor, tunggang motor, di belakang tu anak dara orang. Bukan adik-beradik, tak ada hubungan apa sekalipun. Bukannya ada hubungan perkahwinan ke apa, tidak. Tapi dia pergi bawa anak dara orang agak ke kiri kanan, ke sana kemari, dia bawa contoh kan. Benda tu haram. Haram benda tu. Kita nampak depan mata, kita nak tegur, aku ni sekarang dia macam-macam kan. Jadi apa nak buat? Paling kurang pun kita bencilah perbuatan tu dengan hati kita. Maknanya kita tak redha benda tu berlaku. Tu jangan kata budak muda biasalah Ustaz, muda gitu kan. Itu haram kita buat begitu. Dia benda yang salah, jangan kita kata benda tu biasa. Salah tetap salah. Jangan biasakan benda yang salah. Itu salah satu dari sudut cara pemikiran, terutama di seluruh kita punya budaya pemikiran orang Melayu kita ni. Cara pola fikir tu kena ubah. Kena ubah. Benda salah jangan kita kata benda tu biasa. Salah tetap salah. Salah tetap salah. Jangan biasakan benda salah. Amar ma'ruf nahi munkar. Lagi apa lagi? Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Beri nasihat. Kalau orang minta nasihat kita kena beri nasihat. Kalau orang minta kepada kita nasihat apa yang paling bagus kita nak kena bagi? Contohlah, kita ni bukan jenis orang pandai bercakap ke, pandai berceramah ke apa sebagainya kan. Tapi orang minta nasihat dengan kita. Habis macam mana kita nak bagi? Apa nasihat paling penting? Pertama sekali bagi nasihat tentang takwa kepada Allah. Tu first. Bila orang minta nasihat kita, minta pada dia takwa pada Allah, takut pada Allah Ta'ala betul-betul, beriman betul-betul pada Allah Ta'ala. Yang kedua, jangan tinggalkan solat. Yang ketiga, kena banyakkan selawat pada Nabi. Tiga tu utama sangat dah tu. Kalau seseorang tu boleh amal tiga benda tu tanpa dia kacau orang lain sebagainya, dia je dia buat kan. Tapi dia buat tiga benda tu, dia takut pada Allah Ta'ala betul-betul. Kemudian dia tak tinggalkan solat dan juga perkara-perkara wajib yang lain lah, terutama solat, sebab solat ni harian. Kemudian dia banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan tiga tu tadi jadi punca dia masuk syurga. Bukan mesti kita kena berhabis macam-macam lah nak buat program itu bukan semestinya. Kalau kata seorang tu dia tak mampu, dia sendiri je, dia tak kacau orang, tapi dia buat diri dia je, apa dia nak buat? Takut pada Allah Ta'ala, maknanya jangan buat maksiat. Yang kedua, kena banyakkan buat solat, jangan tinggal. Kemudian banyakkan selawat. Walau dia tak sedekah, walau dia tak apa sekalipun, dia tak naik haji, mungkin zakat pun dia tak mampu nak bayar zakat sebab dia bukannya orang yang kaya, contohlah kan. Tapi dia jaga tiga benda ni tadi, maka dia dikira sebagai selamat, orang yang selamat. Sebab dia tak kacau orang dan orang pun tak kacau dia. Kemudian dia pun tetap beriman pada Allah Ta'ala. Tu. Selamatlah tu, kira selamat. Tu kalau orang minta kepada kita nasihat. Nasihat tu, kemudian nasihat ni pula kalau bagusnya lagi yang sesuai dengan keadaan orang tu tadi. Memberi nasihat engkau akan orang Islam. Maknanya sesuai tentang orang tu tadi. Kalau orang tu masalah rumah tangga, tu bagilah nasihat berkenaan dengan rumah tangga. Jangan bagi nasihat bagi dia pecah belah lagi. Yang tu masalah. Orang naklah bergaduh laki bini contoh kan, kita tambah lagi perasa. Itulah aku rasa bini kau ni ada masalah inilah. Kita pula yang cakap. Padahal kita dengan bini pun jumpa pun tak pernah. Tapi hati-hati ya. Pernah berlaku banyak kes, bukan sekali dua, banyak kes. Rupanya yang tukang bagi nasihat ni dia bukan dengan bini orang tu. Dia tambahnya lagi, dia batu api sebab bercerai orang tu. Akhir lepas bercerai dia nikah dengan orang bini orang tu. Bayangkan tu. Ini dia panggil tikam belakang macam ni kan. Mengambil kesempatan tak diharam. Gunting dalam lipatan tak boleh. Dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu. Menunaikan hajat orang. Menunaikan hajat orang ni kadang-kadang dengan lidah pun boleh. Bukan semesti dengan kekuatan. Dengan lidah je. Contoh banyak dalam hadis Nabi,
Ada orang datang kepada Nabi, minta Nabi buat itu, minta Nabi buat ini, minta Nabi doakan, minta Nabi bagi nasihat sebagainya kan. Nabi tunaikan hajat tu. Kadang-kadang ada orang susah sangat, dia datang minta jumpa dengan Nabi. Jumpa dengan Nabi, bagi tahu dia ni susah. Jadi Nabi buat macam mana? Nabi pada ketika tu Nabi tak buat duit, jadi Nabi pinjam dengan sahabat. Arahkan sahabat, bagi dulu. Nabi cakaplah tu dengan perkataan. Nabi beritahu pada sahabat, bagi dulu pada dia duit, nanti aku ganti balik. Macam tu. Boleh, tak ada masalah. Tu kira sedekah tak? Sedekah lah tu. Sebabnya kita ketika tu tak bawa kan. Bukan kita tak ada duit, ada. Nabi bukan orang miskin ya. Nabi orang kaya. Nabi kaya. Tapi Nabi sendiri memilih untuk hidup miskin. Tu beza. Beza dengan orang miskin yang berlagak macam kaya. Itu lagi masalah. Biar apa asal bergaya kan. Kita jangan jadi gitu. Itu jangan jadi begitu. Itu yang dalam patah orang Melayu kita banyak. Ukur baju badan sendirilah. Ukur baju badan sendiri kan. Tu. Dia suruh ikut kita kemampuan. Betul. Nabi sebenarnya kaya. Jangan kita terpengaruh dengan mengatakan bahawa Nabi miskin. Nabi kaya, sangat kaya. Antara bukti Nabi kaya apa dia? Allah Ta'ala sendiri perintah dekat dalam Quran. Memang keluarga Nabi memang tidak menerima zakat. Sebab nak banding antara harta zakat, nilaian zakat, penerimaan zakat, bahagian zakat kan, dengan harta rampasan perang, mana lagi banyak? Harta rampasan perang lagi banyak. Dan harta rampasan perang tu Allah Ta'ala perintah dalam surah Al-Anfal, bila kita buka, 1/5 daripada harta rampasan perang tu milik Nabi seorang. Milik Nabi 1/5. Bukan 1/50, 1/5. Mana kalau rampasan perang tu dia punya nilai dia tu 50,000, jadi 10,000 tu Nabi seorang je. Lagi 40,000 tu agihlah dalam kalangan tentera, agih kepada orang fakir miskin, agih kepada orang yang memerlukan. Nampak kan? Tu. Jadi 1/5 banyak, bukan sikit. Nabi seorang, tapi Nabi tak makan seorang. Walaupun untuk Nabi itu banyak, tapi Nabi tak makan seorang. Nabi ambil mana keperluan untuk keluarga Nabi, baki itu semua bagi kepada orang Islam. Nabi suruh agihkan kepada orang yang memerlukan. Tu. Baik, kemudian tengok lagi. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Ini tujuan lidah. Kita mendamaikan antara orang bergaduh. Malah ulama antara dia Imam Ghazali mengatakan bahawa harus kita menipu, bukan sunat. Menipu dia tak ada hukum sunat. Menipu hukum dia harus. Pada asal menipu hukum dia haram. Tapi ada ketika dia boleh jadi harus. Ketika bilang antara menipu jadi harus ni pertama kita menipu jadi harus ni kerana kan dengan tipu daya tu tadi boleh mendamaikan orang bergaduh. Contoh si A dengan si B, dia bergaduh kan, berhantam 7 keturunan sudah punya bergaduh. Bayangkan tu. Punca dia sikit ya. Contohlah, tak tahulah apa punca, yang penting dia bergaduh. Kita ni jadi orang tengah, kita tahu dia orang ni bergaduh. Macam mana nak buat? Kalau kata nak jumpakan dia orang depan-depan, memang jadi bergaduh. Silat-silat tak sempat kita nak bercakap, dia orang dah tumbuk dah. Contohlah kan, bergaduhnya pasal. Jadi macam mana kita buat? Kita buat tipu. Tipu daya. Mana kita pergi rumah si A, bagi tahu si B minta maaf. Contoh, padahal tak ada pun. Kita pergi pula rumah si B, si A minta maaf. Walaupun dia tak percaya, kita jek lah, kita pusing putar balik cerita sebagainya kan. Akhirnya dia percaya bahawa B minta maaf. Kita pergi pula kepada B, bagi tahu A minta maaf. Walaupun B tak percaya, kita pusing-pusing sampai B percaya. Akhirnya bila mereka bertemu, mereka berdamai. Itu tujuan dia. Boleh. Harus. Ada ketikanya menipu tu ada. Tapi pada asal menipu hukum dia haram. Ada ketika dia jadi harus. Kenapa boleh berubahnya hukum ni? Dengan berubahnya punca. Hukum dia berubah dengan berubah sebab. Berubah sebab, berubah situasi, berubah punca lah. Maka hukum jadi berubah. Tapi bukanlah mesti kita kena ubah tu semata-mata terus lama-lamanya. Tidak. Dia bergantung kepada situasi itu.
Kemudian ada tak keadaan yang kedua boleh menipu? Boleh. Antara dia perang. Bila perang boleh tipu daya, tak ada masalah. Nabi sendiri sebut al-harbul khida'. Al-harbu khida'un. Perang tu ialah tipu daya. Dalam perang ni boleh tipu daya. Contoh dia Sayyidina Khalid Al-Walid, dia menggunakan kaedah tipu daya nak kalahkan pasukan Romawi. Bayangkanlah, tuan-tuan bayangkan 3,000 lawan 200,000. Atas kertas boleh menang. 3,000 tentera Islam lawan dengan 200,000 lebih. 200,000 lah lamsam. 200,000 tentera Romawi. Yang mana kelengkapan Romawi itu banding dengan umat Islam, kelengkapan perang dia, umat Islam ni 1:10 kelengkapan perang. Maksud dia punya baju besi, dia punya pedang, dia punya macam-macam lah, zirah dia punya shield semua sebagainya kan, dengan topi lagi, dengan armguard lagi, dengan knee guard lagi, macam-macam lah. Tu. Kalau nak banding tentera Romawi dengan tentera Islam, tentera kita ni nisbah 1:10. Kenapa? Sebabnya 10 senjata yang ada pada badan tentera Romawi tu, pada orang Islam baru 9 pedang. Macam itulah lebih kurang 1/10 ni, ibarat dia begitu. Tapi tentera Islam yang 3,000 boleh menang. Macam mana dia pakai strategi tu? Strategi dia buat tipu daya. Ni peperangan mana? Peperangan Mu'tah. Boleh tuan-tuan cari peristiwa perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni mula-mula Nabi tunjuk ada 3 panglima dah, 3 komando. 3 panglima ni kalau gugur, maka umat Islam kena pilih sendiri selepas daripada tu. Dan 3 ni bila Nabi kata bila gugur tu, maksud dia memang akan gugur. Nabi dah bagi tahu dah. Memang 3 tu memang confirm akan gugur dalam peperangan. Sebab Nabi sebut tu benda tu jadi. Dia bukannya benda yang tipu. Sebab Nabi sebut, Nabi bercakap, Nabi bersabda ni dia atas dasar wahyu yang Allah Ta'ala berikan melalui Jibril lah. Pertama sekali komando perang ialah Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Zaid bin Harisah. Nabi sebut jika Zaid gugur maka diganti oleh sepupu aku. Siapa dia? Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali. Bila Ja'far gugur maka diganti dengan penyair aku, Abdullah bin Ruwahah. Ini orang Madinah. 2 tadi ni orang Mekah. Ini orang Madinah. Asal tempat kelahiran. Abdullah Rawahah ni orang Madinah. Jadi bila 3 ni gugur, maka Nabi kata apa? Mesyuaratlah, pilih sendiri. Baik. Dalam peristiwa perang tu memang 3-3 ni gugur. Memang 3-3 ni gugur. Tempat perang Mu'tah tu, maka selepas gugur 3 ni tadi, para sahabat semua berbincang. Pada asalnya ada yang nak melantik Abu Ubaidillah Al-Jarrah. Abu Ubaidillah Al-Jarrah, dia salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Abu Ubaidah ni, dia ni Nabi gelar, kalau ada dalam kalangan umat aku ni orang yang amanah, Abu Ubaidah lah yang paling amanah. Nabi sebut gitu. Yang paling amanah dalam umat Islam ialah Abu Ubaidah. Dia orang paling amanah. Kalau kita ada agensi insurans, ada agensi tempat simpan harta dan sebagainya kan, Amanah Saham Bumi Putra tu kan, ASNB tu kan. Tu. Kalau kita di Malaysia lah, harta tak tuntut semua simpan kat situ. Zaman Nabi dulu ASNB dia tu. Amanah saham dia, amanah raya, minta maaf, bukan amanah saham, amanah raya, minta maaf. Amanah raya kalau zaman kita ni amanah raya kan, yang simpan harta tak ditutup semua amanah raya simpan kan. Yang jaga ada satu badan yang jaga itu amanah raya. Tapi kalau zaman Nabi amanah raya dia ialah Abu Ubaidah ni tadi, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Semua harta yang orang kalau kata nak pergi belayar ke apa sebagainya kan, takut harta tu hilang, jadi dia orang akan hantar pergi simpan dekat Abu Ubaidah, takkan hilang. Dan Abu Ubaidah dia tak kenakan charge pun. Bayangkan tu. Pergilah belayar mana-mana pun, simpan kat Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dia ada satu khas dekat rumah dia tu, ada satu peti. Peti tu siapa punya harta semua simpan situ. Dan dia ni ada rekod simpanan tu. Bayangkan tu. Dia ingat ni harta siapa, ni harta siapa, ni harta siapa. Dia ada rekod dah. Tu Abu Ubaidah. Dia amanah betul. Orang nak lantik dia. Tapi dia kata apa? Sesungguhnya dalam situasi yang tengah berkecamuk macam ni, aku tak layak.
Sebab aku bukanlah pakar strategi. Dia masing-masing sahabat ni dia ada keistimewaan masing-masing, kelebihan masing-masing. Jadi dia kata apa? Aku pilih Khalid. Aku lebih memilih Khalid. Khalid Al-Walid kata apa? Aku baru 3 tahun masuk Islam. Aku baru 3 tahun masuk Islam. Kenapa tak utamakan lagi sahabat-sahabat yang lebih dahulu daripada aku? Aku ni baru masuk Islam. Sedangkan Khalid Al-Walid ni baru sangat. Masa dalam perang Mu'tah tu dia baru 3 tahun ataupun 2 tahun lebih. Lebih kurang itulah. Aku baru. Kenapa tak utamakan yang mutaqaddimin yang awal? Abu Ubaidah jawab apa? Dalam perang dia tak cerita awal ataupun akhir. Dia tak cerita muda, tak cerita tua. Dia cerita kelayakan. Jadi orang semua bai'ah Sedangkan Khalid pada ketika tu untuk jadi panglima perang pada ketika tu. Baik. Dia perang ni, jangan kita rasa perang tu satu patuh kena gitu. Dia tak ada berhenti tu. Tak, dia ada berhenti-berhenti dia. Ada berhenti dia, tuan-tuan. Perang strategi tolak sini sebagainya kan. Dia serang sini, dia serang sini. Okey, dah jadi stabil tu, rasa macam nak menang pun tidak, kalah pun tidak. Okey, tak apa, boleh stop, tarik balik. Besok sambung balik. Macam tu. Itu perang zaman dulu. Zaman kita tak, bunuh habis-habis. Itu masalah. Tak puas hati sangat kan, pecek je butang, hantar nuklear, boom, habis satu dunia. Habis satu negara tu kan. Itu zaman kita ni kejam betul perang. Zaman dulu tak, face to face, berani betul. Baik. Maka ketika perang tu, Sayyidina Khalid Al-Walid ni tadi, dia buat gejatan senjata satu hari. Tujuan dia apa? Untuk susun umat Islam balik. Kita buat strategi. Susun strategi balik. Strategi perang Sayyidina Khalid Al-Walid ni secara umum, strategi perang dia akan pecahkan kumpulan orang Islam tu kepada 5 kumpulan. Itu secara umum. Dia ada kumpulan, ada tentera center, ada tentera hadapan, barisan hadapan, ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada backup belakang. Secara umum dia formasi dia begitu. Sayyidina Khalid Al-Walid. Mana-mana perang pun secara umum itulah formasi dia. Secara umum, tapi ada juga formasi-formasi lain. Tapi secara umum dia ada 5 tu. Dan dia perintahkan yang orang tentera yang di belakang ni, sebab tentera Islam kan ada lebih 3,000. Yang luka-luka pun ada dan sebagainya. Yang syahid tak ramai lah. Dalam perang tu pada peringkat awal, yang 3 orang tu memang syahid lah, panglima tu. Baik. Apa Sayyidina Khalid Al-Walid buat? Dia perintahkan hampir lebih kurang 1,000 umat Islam pecah kepada 10 kumpulan. Yang di belakang ni, yang tim belakang, pecah kepada 10 kumpulan. Yang tim depan kena pergi perang lah. Yang tengah, yang depan, kan sayap kanan, sayap kiri tu kena pergi perang. Satu kumpulan yang di belakang ni, kumpulan backup ni, dia lebih kurang dalam 1,000 orang pecah kepada 10 kumpulan. Maknanya satu kumpulan berapa ratus orang? 100 orang. Kerja dia orang naik atas kuda, pergi kawasan yang agak jauh sikit daripada tempat perang tu. Lebih kurang macam kita ni 1 km, 2 km. Tujuan dia apa? Okay. Setiap kuda mesti ikat pelepah tamar ataupun rumput-rumput ataupun dahan-dahan pokok yang daripada tanah padang pasir itu. Mana kuda tu diikat, buah tali, buah pelepah tamar di belakang. Setiap kuda pecah kepada 10 kumpulan. Mana 100. Cara dia bagaimana? Sedang yang depan ni perang, yang belakang ni tadi, yang 1,000 ni tadi kan ada 10 kumpulan tu. Setiap satu kumpulan tu datang bukan dalam masa yang sama. Satu ni datang, sejam lepas tu satu ni pula datang, sejam lepas tu sejam ni pula datang, ni pula datang. Jadi tentera Romawi pada ketika tu dia nampak kenapa, apa function ikat pelepah tu tadi. Bila padang pasir, debu akan naik. Orang dia 100 orang ya, tapi dia punya debu tu macam 1,000 orang punya datang. Tu tipu helah. Tu tipu helah. Jadi dia akan jatuhkan psikologi orang Rom pada ketika tu. Islam ni dah lah yang depan ni pun macam nak mati dah, kita nak lawan ni. Tak menang-menang dah dia dengan orang Islam, stabil dia. Perang tu, bunuh. Macam tak kehabisan. Tiba-tiba datang pula lagi. Datang tu ramai pula tu. Dia nampak macam ramai. Maksud dia seolah-olah macam tentera Islam dari Madinah dihantar ada pasukan backup. Jadi tentera Rom ni jatuh dia punya psikologi.
Akhirnya siapa yang bunuh, yang surrender? Rom tu sendiri bunuh, lari dia orang. Bila lari, sahabat minta pada Sayyidina Khalid untuk kejar. Khalid kata jangan. Kenapa katanya jangan? Sebab kalau kejar, nanti Rom tu tahu tentera Islam berapa ramai. Sebenar hakikat tentera Islam berapa ramai dia tahu. Jadi kalah kita akan datang. Kalau kata kita kejar, jadi berlaku set kedua peperangan, kita je boleh jadi kalah. Akhirnya biarkan kekal macam tu. Biar dia orang lagi, dia orang takut sendiri. Macam tu. Dan tentera Rom pun tak berani kejar orang Islam. Sebab apa? Dia takut tengah padang pasir kan kena ambush. Jadi sama, masing-masing tak nak. Tapi dah surrender dah lah. Tentera Rom ni dah surrender. Itulah punca kemenangan perang Mu'tah. Bila Sayyidina Khalid dengan tentera balik daripada perang Mu'tah tu sampai ke Madinah, ada sebahagian daripada puak munafik ni diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni punya jahat perangai dia. Dia tahu cerita tu, dia kata apa? Khalid penakut. Dia kutuknya Sayyidina Khalid. Nabi sendiri bangun, Nabi backup. Sesungguhnya Sayyidina Khalid buat tu itu betul. Al-harbul khida'. Peperangan tu ialah boleh menipu. Peperangan boleh menipu. Dia ada tipu helah. Selepas daripada tu, masyhur lah tengok Sayyidina Khalid macam mana. Dia punya cara taktik perang dan sebagainya kan. Taktik perang yang genius, yang orang pun tak boleh terfikir macam tu. Allah Ta'ala alam. Panjang pula cerita buat perang je okay? Tak jadi kat sini. Okay. Syok cerita waktu nanti kita buka kitab sirah lah. Sedap sikit cerita kan. Panjang sikit cerita. Baik, lagi apa lagi? Dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Dan banyak lagi lah. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia. Seperti mencari harta dengan segala akad. Apa pula manfaat lidah ni pada dunia? Iaitu mencari harta dengan segala akad. Akad jual beli, akad sewa menyewa, pinjam meminjam, pajak gadai, hutang piutang, apa lagi. Semuanya ada akad. Jadi kita nak mencari harta dengan cara tersebut. Yalah kalau kata tak ada hutang piutang, macam mana pula kita nak beli rumah, beli kereta sebagainya, betul ke tidak? Memang kita sekarang kan, bukannya kita ada busin pun nak beli tu bayar 300,000 sekali gap begitu. Tak cukup duit. Buat loan sana, buat loan sini sebagainya, betul ke tidak? Tapi dalam masa yang sama, walaupun kita buat loan, dikira pula kemampuan kita tu sama ada lulus atau tidak. Tengok dari sudut gaji, kekuatan, kekukuhan kita punya company, macam-macam lah. Ada pula syarat situ. Semuanya tu terpulang kepada akad. Dia ada akad. Itu manfaat dari sudut dunia. Akad tu pula dia bukan sekadar bertulis, dia mestilah berlafaz. Itu kalau ada mazhab kita Syafi'i lah. Seperti akad jual beli dan akad sewa, dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Syekh sebut. Macam mana cara nak syukur dengan nikmat lidah ni? Dengan memelihara daripada barang yang tiada dijadikan kerananya. Maksud dia jangan kita buat benda yang bukan function lidah sebenarnya. Bukan function lidah kita sebenarnya. Contohnya apa? Yang memang bukan tujuan lidah tu dijadikan. Contohnya daripada berkata-kata dengan yang dilarang seperti berdusta dan menyakiti akan orang yang lain, maka iaitu dosa besar. Lidah ni tidak dijadikan untuk nak membohong orang. Kalau kata kita berbohong, menipu orang, berdusta, bohong, kalau bahasanya sebenarnya membongak dia panggil. Dia menipu, putar belit orang, berdusta lah, bohong. Okay? Jadi yang tu ialah berdosa, dosa besar. Ataupun menggunakan lidah ni untuk menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain menggunakan lidah ni banyak. Okay? Antara dia apa? Mencaci maki, mengutuk orang lah, mencaci maki orang, merendah-rendahkan orang. Yang kedua, mengumpat. Yang ketiga, memberikan gelaran-gelaran buruk kepada orang, melabel-label orang, label dengan gelaran-gelaran buruk. Itu antara kesalahan
ataupun kejahatan menggunakan lidah ni dalam berkata-kata. Berdusta, bohong tadi kan, kemudian caci maki orang, mencela orang, menghina orang, kemudian mengumpat, kemudian apa lagi, satu lagi tadi, mengumpat, memberi gelaran-gelaran buruk. Semua tu Allah Ta'ala larang, ada di dalam Quran ayat dia. Antara dia surah Hujurat, la yaskharu qaumun min qaumin, jangan kamu menghina antara satu kumpulan kepada kumpulan lain. Maknanya satu puak jangan menghina puak yang lain. Baik lelaki ke baik perempuan ke sama. Kemudian apa lagi, jangan mengumpat, wala yakhtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu mengumpat antara satu sama lain. Allah Ta'ala buat perumpamaan mengumpat tu seperti makan daging orang tu. Mesti tak nak kan? Begitulah. Itu umpama mengumpat tu. Allah Ta'ala bawa perumpamaan tu dalam Quran. Antara lagi apa? Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu menggelar-gelarkan orang dengan gelaran-gelaran buruk. Biasa kalau mungkin ada dalam kalangan kita yang pernah duduk asrama kan, ataupun yang memang sedang jadi guru kan, di matrik, tengoklah macam mana anak-anak belajar kan. Dia punya gelaran-gelaran, ada pengetua gitu pun ada sini, pengetua KDK pun ada. Tengok gelaran-gelaran antara anak-anak murid tu, antara dia orang satu dengan yang lain tu, dia ada gelaran-gelaran dia tu. Kalau matanya tu sipit sikit, kalau sebelah kami Semenanjung lah, biasa dia panggil apa? Apek. Itu biasa. Kalau hitam gelap sikit kan maca. Macam-macam jenis gelaran. Gelaran-gelaran tu kan. Semuanya tu sebenarnya ialah haram, tak boleh. Itu kesalahan lidah lah tu. Antaranya lagi apa? Mencaci maki orang. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail bagi orang yang mencela-cela, mengutuk-ngutuk, menghina-hina orang. Allazi jama'a mala wa'addadah, yang mana dia berkumpul-kumpul kemudian dia berkira-kira. Aku ni lagi hebat, kau apa barang. Macam tu. Dia bangga dengan dunia dia. Wa yahsabu annama lahu akhladah, dan mereka ni mengira, menyangka bahawa dia akan hidup kekal di atas muka bumi ni. Sebab banyak harta, dikutuknya orang miskin. Begitu. Itu haram. Baik. Banyak lagi lah kalau kita nak bicara tu. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil. Kalau pembohong yang tidak menyakiti orang, itu dosa kecil. Kecuali kerana hajat, maka tiada ada ia dosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Ini kita sebut tadi. Kerana sabda Nabi SAW, laisa bil kazibi man yuslihu bainan nas. Artinya tiadalah mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Hadis ni riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Maksud tidak dikira menipu kalau kita nak mendamaikan antara dua orang, walaupun cerita kita tu pada zahir dia memang menipu pun, memang berdusta pun, tapi tidak dikira itu sebagai dusta, tidak dikira sebagai berdosa. Begitu. Tidak dikira sebagai berdosa. Bahkan terkadang wajib berdusta, ada pada ketikanya wajib pula menipu. Nampak tak? Jadi kat sini kita tengok hukum dia haram menipu, makruh menipu, harus menipu, ada pada ketikanya wajib pula menipu. Seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya, maka wajib berdusta kerana melepaskan daripada dibunuh orang yang zalim itu. Contoh kan, kita nampak dah orang tu kena kejar tadi, dan orang yang kena kejar ni tadi, dia ni teraniaya, dia menyuruk dekat belakang tempat tu. Kita tahu, kita nampak. Tiba datang tentera ke sebagainya yang mengejar yang zalim dengan puak yang zalim, dia datang, dia kejar, dia limpah-limpah kat kita.
Dia lalu dekat kita kan, dia tanya kat kita, kau nampak tak orang sekian sifat dia. Pada ketika tu kita faham yang mengejar ni, dia memang kalau dia dapat mangsa dia tu memang dia bunuh. Yang zalim ni lah, orang zalim ni kan, kalau dia nampak orang yang lari awal ni tadi, memang dia akan bunuh. Apa kita nak buat pada ketika tu? Kita boleh menipu, saya tak nampak. Ataupun boleh kita menipu pada ketika tu, dia tak lalu sini, dia lalu ke sini tadi. Saya nampak dia pergi situ tadi, padahal orang tu nyuruk belakang ni. Ibarat dia begitu. Pada ketika tu wajib kita menipu. Sebab kan kita sah pada pandangan kita, pada penilaian kita, orang yang kena kejar ni tadi memang dia dizalimi. Kalau kata orang puak zalim tu dapat dia ni, mungkin macam-macam benda dia buat, bunuh dan sebagainya, macam-macam benda dia boleh buat. Jadi bila lalu dekat kita, kita suruhkan dia, kita sembunyikan dia contoh kan, ataupun dia sembunyi sendiri tapi kita tahu sembunyi dia tu di mana. Jadi bila puak zalim tu datang, lepas tanya dekat kita, kita beritahu pergi jalan lain. Selamatkan orang ni tadi. Itu wajib pada ketika tu pula kita menipu. Tengok lagi Syekh kata apa? Dan seperti mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya. Mengumpat ni benda yang haram. Apa makna mengumpat? Mengumpat ni ribah. Ribah tu maksud dia apa? Dia sebut perkataan yang kalau orang tu dengar, orang tu akan jadi marah. Maknanya dia berbual antara dua orang tentang orang ketiga. A dengan B ni dia berbual antara dia. Dia cerita tentang C. Yang mana kalau C dengar perbualan dia ni, C akan marah. Itulah mengumpat. Itulah mengumpat. Mengumpat ni, kita bercerita dua orang, kita cerita tentang orang yang lain, orang ketiga. Yang mana perkataan yang kita ceritakan ni tadi, kita berbual ni tadi kan, kalau lah orang yang ketiga yang kita ceritakan tentang dia tu, yang sisi ni tadi, kalau dia dengar perkataan kita tu, dia memang akan marah. Itu nama dia mengumpat. Boleh faham ya? Itu nama dia mengumpat. Itulah ribah tu, dalam bahasa Arab disebut ribah. Maka iaitu haram dengan ijma' ulama', bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Syekh nak kata situ, mengumpat ni hukum dia dosa besar. Kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji seksa yang bersangatan. Kerana orang yang mengumpat ni, dia dijanjikan dengan seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ini surah Hujurat yang saya maksudkan tadi tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Artinya, hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangkaan yang jahat, kerana bahawasanya setengah daripada sangkaan itu dosa. Maksud dia disuruh Allah Ta'ala perintahkan kepada kita ni, jangan terlalu banyak menyangka-nyangka, jangan terlalu banyak bersangka-sangka. Kita lalu je pun dekat jalan tu kan, nak pergi beli bazar Ramadan, kita berasa orang tu pandang kita. Sudahlah berasa orang pandang kita, berasa pula orang tu kutuk kita, padahal orang tu tak cakap apa pun, pandang kita pun tidak, tapi kita berasa orang tu kutuk kita. Waktu kaedah ulama' dia keluar apa? Ni kaedah ulama' tasawuf lah. Barang siapa yang menyangka orang bersangka buruk kepada dia, sebenarnya dialah yang bersangka buruk dengan orang. Sebab orang tu tak ada cakap apa pun, mungkin dia pandang-pandang aja kita, yang kita sangka buruk. Kenapa? Yang kadang orang pandang kita,
Mungkinlah dia tengok kita ni pelik ke sebagainya, dia tak pernah jumpa. Mungkin juga dia pernah jumpa tapi dia nak ingat siapa yang dipandang ni. Contohlah, dia nak rewind balik yang dia mungkin dia pernah jumpa dengan kita. Kita pun kata, pakcik ni pandang aku tabah. Dia dah mati ni. Pandang aku tabah apa? Alah, dutang ke? Macam tu kan. Itu sebenarnya sangka buruk. Apa, tak berhati ke? Kan kadang-kadang kita sebut begitu kan dalam hati kan. Itu hati-hati. Itu haram, berdosa hukum gitu. Itu zon, dia panggil. Zon maksud kat sini ialah su'uzon, sangka buruk. Itu haram. Baik. Kemudian apa lagi? Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Wala tajassasu. Tu ayat dia tu. Wala tajassasu tu jangan kamu mencari-cari salah orang. Tajassus, jasus, kalau orang Arab jasus ni maksudnya spy. Boleh jugalah masuk sini wala tajassasu tu maksud dia spy, maknanya dia mencari-cari salah orang, mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari aib orang. Dia tak puas hati, contoh ada seorang fulan ni kan, dia tak puas hati dengan Ustaz Fatah, macam-macam benda dia cuba buat. Sampai tahap dihantarnya kamera khas untuk apa, nak spy apa yang Ustaz Fatah buat dekat dalam dia punya pejabat dekat KDK tu, pejabat pengetua tu. Sampai tahap macam tu dihantar spy. Sebab apa? Nak mencari aib orang. Tu Allah Ta'ala larang, wala tajassasu. Ayat ni salah satu riwayat para ulama, asbab turun ayat ni yang wala tajassasu ni, apa asbab dia? Pada ketika awal Islam, terutamanya di Madinah pada ketika tu, Nabi perintahkan supaya semua orang mesti datang solat jemaah sebagainya lah. Okay. Maka pada ketika tu seorang sahabat Sayyidina Umar, dia ni jenis suka perangai dia, malam-malam dia akan pusing round satu kota Madinah. Ni bukan zaman dia jadi khalifah aja, zaman Nabi lagi pun dia dah buat macam tu. Kalau kata dia round satu Madinah tu untuk nak tahu kesusahan hidup masyarakat pada ketika itu, tak apa. Ini sampai satu tahap dipanjatnya dinding rumah orang sebab nak tahu orang kat dalam tu buat apa. Itu yang turun ayat Quran ni, wala tajassasu, jangan mencari-cari salah orang. Jangan mencari-cari aib orang. Kalau nak tahu betul-betul maklumat, besok pagi-pagi jumpa dengan orang tu, pergi rumah dia, tanya betul-betul apa khabar sebagainya, apa pasal tak datang solat subuh lama dah, contoh. Jangan pergi spy pula kat rumah. Ini siap, aku tak puas hati ni orang ni, siap. Tak puas hati dengan Ustaz Syafi'i, siap. Rumah dia dekat perumahan, dia pun pergi tengok. Awal-awal dah dia tunggu kat simpang. Kenapa kan Ustaz ni? Contoh kan. Itu jangan. Wala tajassasu, Allah sebut. Jangan buat spy gitu. Haram. Dan jangan mengumpat. Wala yakhtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu mengumpat, dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah. Maksud dia, jangan kamu mengumpat antara satu sama lain. Adakah suka seorang kamu bahawa makan ia akan daging saudaranya pada ketika mati? Tu Allah Ta'ala tanya. Kalau orang tu mati, dah jadi jenazah, ambil daging dia tu pergi makan, suka tak? Mesti tak suka kan? Fakarihtumu, maka benci kamu akan dia dan takutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala. Ittaqullah, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat lagi sangat kasih sayang. Innallaha tawwabur rahim. Hendaklah kita kena takut, ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan mengumpat. Ni bulan puasa ni pun kadang-kadang ada ramai juga kan. Bukan kata kira bulan puasa bulan tak puasa, kalau dia nak mengumpat, dia mengumpat juga. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tengok lagi boleh Ni bab tajuk lidah ni agak panjang sikit ni, kita habis kat sini dulu.
Sampai yang apa tu? Yang bawah ni pula. Okey, tengok lagi. Dan menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, berkata mereka berdua bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni riwayat oleh siapa? Imam Baihaqi, Imam Tabarani, Imam Abu Syekh dan Imam Ibnu Abi Dunya. Hadis ni siapa riwayat? Dua orang sahabat, Sayyidina Jabir dan juga Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Apa hadis dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghibah, fa innal ghibata ashaddu minaz zina." Qila lahu, "Kaifa?" Qala, "Innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi, wa inna sahibal ghibati la yughfar lahu hatta yaghfir lahu sahibuh." Kama qala Rasulullah. Tengok betul Nabi ibaratkan macam mana. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Iyyakum wal ghibah. Hendaklah kamu jauhi daripada mengumpat. Kenapa? Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Maknanya lebih teruk daripada berzina. Jadi dikatakan bagi Nabi, qila lahu kaifa. Maka ada dalam hadis itu, bila Nabi cerita pada sahabat ramai kan. Jadi ada beberapa sahabat tanya, kaifa ya Rasulullah? Macam mana pula boleh tuan bandingkan, mengatakan bahawa mengumpat ni lebih teruk daripada berzina? Kan? Maka jawab Nabi, itu baca lagi. Dikatakan bagi Nabi SAW betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Ini sahabat tanya, kenapa pula Tuan kata mengumpat tu lebih teruk daripada berzina? Maka bersabda Nabi lah. Nabi jawab bahawasanya seorang lelaki terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Kalau berzina, dia buat zina, dia menyesal, dia bertaubat, insya-Allah Allah Ta'ala ampun. Sebabnya kesalahan zina tu diri dia sendiri. Dia tak ada libat orang. Diri dia mungkin dengan perempuan tu lah. Dua tu je lah. Kalau kata dia dua-dua tu taubat, selamat, Allah Ta'ala ampun, insya-Allah. Baik. Tetapi mengumpat ni macam mana pula? Dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Kalau orang mengumpat ni kenapa lebih teruk? Sebab bila dia mengumpat, dia mohon ampun pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala takkan ampunkan dosa dia mengumpat tu tadi, melainkan dia pergi minta maaf dulu dengan orang yang diumpat tu tadi. Kalau orang yang dia umpatkan tu kan A dengan B, dia cerita pasal C, dia mengumpat pasal C. Jadi dosa A dengan dosa si B ni tadi, dia mengumpat antara dia ni tadi tentang C kan. Walau dia bertaubat macam mana sekalipun, istighfar macam mana sekalipun, mohon ampun, solat taubat sebagainya, tetap taubat dia belum boleh diterima oleh Allah Ta'ala, melainkan dia minta maaf dulu dengan C. Sebab dia ada kaitan dengan orang. Kalau yang zina tadi dia minta ampun, dia terus Allah Ta'ala ampun terus, tak ada masalah. Itu beza dengan mengumpat. Itu yang Nabi sebut. Dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Dan mengumpat ini juga dia tergolong dalam ciri-ciri orang munafik. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi salasun, iza hadasa kaziba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Artinya tanda munafik itu 3.
apabila dia bercerita, ia nescaya berdusta ia. Bila dia bercerita, bila bercakap, dia bohong. Dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan, nescaya menyalahi ia akan janjinya. Dan apabila dipercayai akan dia, nescaya khianat ia. Maksudnya apa kat situ? Orang mengumpat ni, orang berdusta sebagainya ni kan, dia salah satu tergolong dalam sifat-sifat orang munafik. Dia akan digelar sebagai orang munafik. Sebab apa? Sebab dia berbicara tu dia berdusta. Mengumpat ni kadang-kadang yang dia ceritakan pasal orang tu tak betul pun. Dia menipu antara dia sama-sama. Tambah perasa pula tu. Surat 12 yang atas tu. Kemudian apa lagi? Apabila dia berjanji dengan sesuatu janji, maka dia khianat. Dia khianat. Dia tak tepati janji. Kalau kata kita tak dapat nak memenuhi janji itu tadi, kena beritahu. Baru kita tidak digelar sebagai orang munafik. Sebagai contoh, kita berjanji nak bagi sekian-sekian, tapi pada ketika hari kejadian kita tak dapat nak bagi. Sebab apa? Mungkin ada sesuatu sebab, ada halangan masyaqqah macam-macam lah, tak kisahlah. Jadi pada ketika tu kita kena bagi terus terang kepada orang yang kita janji tu, minta maaf, saya hari tu memang janji saya nak datang tapi saya tak dapat datang, kena bagi tahu. Malah dari sudut adabnya pula, kalaulah kita ni dilantik minta sebagai contoh perasmi majlis, contoh kan, VIP lah diminta pada kita untuk merasmikan majlis, tapi kita tak dapat datang. Surat dah dihantar, surat balasan pun kita dah bagi, kata kita akan hadir, sekali kita tak dapat hadir. Apa kita nak kena buat? Kita kena hantar wakil. Kita kena hantar wakil bagi pihak diri kita untuk majlis tu. Sebab orang berharap kepada kita. Kalau kata kita tak dapat betul, kita bagi tahu. Saya tak dapat dan sebagainya sebab sekian. Kan bagi tahu. Jangan tak bagi tahu. Kalau tak jadi munafik. Janji dimungkiri ataupun janji dicapati kan, ada sebut dulu kan. Tu. Dan apabila dipercayai, makna diberi amanah, dia khianat. Barang siapa yang khianat dengan amanah, memang jadi orang yang munafik. Artinya tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai ia padanya itu. Maksudnya dia tak menunaikan apa perkara yang diamanahkan kepada dia. Wallahu ta'ala alam. Kita tarik break dulu kat situ. Kalau tak kan panjang lagi ni. Okey, ada sikit lagi bawah tu. Saya nak bawa apa ni? Bawa dalil-dalil lagi supaya kita meninggalkan kata-kata yang tidak ada kaitan. Tidak ada, tak tentu-tentu. Berbual, mengupi-ngupi, tapi tak tahu apa benda cerita apa pun tak tahu. Cerita kosong macam tu kan. Cerita kosong, tak tentu-tentu apa benda yang dia nak bercerita. Cakap tak habis-habis bercakap, tapi apa benda dia cakap tak tahu. Kita tak tahu benda dia nak cakap. Itu pun disuruh supaya kita berhenti. Nantilah kita akan baca insya-Allah. Wallahu taala alam. Ada berapa soalan? Tanda dululah surat 12 tu. Nanti kita sambung lagi. Dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Ni antara kata-kata yang memang dilarang daripada kita nak bercakap tentang benda tu. Tadi dah sebut dah tadi, apa lagi? Berdusta, mana bohong lah, lagi mengumpat. Jadi dia ada terangan tadi hukum pada ketika bila boleh bohong, pada ketika bila tak boleh berbohong. Mengumpat pun begitu juga. Ada tak keadaan mengumpat yang dibenarkan? Ada 4 keadaan. Pertama, apabila minta fatwa. Kan biasa kalau kata kita pergi jumpa dengan ustaz, ustazah, jumpa dengan mufti, kan kita cerita, ada sekawan saya tuan, sebenarnya bukan kawan dia tu.
Tapi dia mengumpat tak tu? Mengumpat, ada orang tanya pada saya. Sebenarnya dia lah yang nak tanya tu. Ada orang tu dia hadapi masalah. Sebenarnya dia lah yang hadapi masalah. Tapi dia nak minta hukum. Jadi ketika tu, nampak macam mengumpat tu kata tak? Nampak mengumpat lah tu. Dia buat sekian. Apa hukum? Mengumpat lah tu. Dia mengadu nak minta hukum tu tadi. Dia cerita pasal orang. Kan mengumpat. Tapi tu mengumpat dibenarkan. Yang kedua mengumpat sebab nak mengenali orang. Tiba contoh kita tengah berbual sini contoh kan, ataupun kita dekat dalam jemaah ramai kan, tak sempat masa, kita tengok ada orang pakaian smart, tak pernah jumpa pun. Orang luar ke, orang sini ke, kita tak kenal. Itulah first time kita nampak muka dia dekat masjid. Kita nak tanya dekat dia tak sempat. Jadi kita pun tanya dengan jemaah lain, kenal tak siapa orang tu? Kan ngumpat tu. Sebab orang tu tak ada dekat dalam majlis ketika dia tanya tu kan. Tak ada kan, orang tu dah balik dah. Orang tu dah mula. Kan dia tanya dengan orang, siapa kenal orang tu tadi? Itu kan mengumpat. Tapi itu dibenarkan. Mengumpat untuk nak mengenali seseorang. Yang ketiga, mengumpat untuk kita nak mengelak daripada terjerumus kepada sifat buruk. Contoh. Kita nak ceritakan sifat buruk kepada orang supaya orang jangan buat benda tu. Kita pun buat cerita. Kita pun buat datangkan cerita pengalaman. Saya dulu pernah pengalaman, contoh, jumpa dengan orang ni sifat dia Masya Allah, tabarakallah, memang buruk sungguh. Dia ada tak dekat dalam majlis tu? Contoh macam ustaz mengajar, contoh kan, dia mengajar. Adalah satu ahli politik tu, dia sebut tak nama? Dia tak sebut nama, tapi dia sebut sifat buruk tu kepada orang. Supaya apa? Bukannya supaya orang contoh sifat buruk tu, supaya elak daripada buat sifat buruk tersebut. Tapi pada hakikat yang dicerita tu, mengumpat tak tu? Mengumpatlah, sebab orang yang diceritakan tu, person yang diceritakan tu tak ada dalam majlis tu. Tapi dia tak sebutlah nama siapa. Kalau dia sebut nama, tu jadi mengumpat. Orang jadi tahu tu kita bukan aib. Ini dia tak sebut siapa nama person, tapi dia kata seorang yang saya pernah jumpa berlaku sekian. Jadi tuan-tuan janganlah buat perangai macam tu. Jadi dia nak ceritakan supaya orang mengelak daripada melakukan benda buruk. Itu ketiga. Yang keempat, mengumpat untuk nak mendamaikan orang yang tengah bergaduh. Berdusta bohong tu satu buat cerita tadi. Mengumpat satu juga. Ialah bila kita cerita A dengan B dia bergaduh, kita pergi jumpa dengan A, kata B minta maaf. Dahlah bohong, mengumpat lagi. Tidak, bohong tu mana pula? Mana ada B minta maaf dekat A, tapi kita buat cerita. Kita kata B minta maaf. Dalam majlis tu kita cerita tentang orang yang tak ada dalam majlis, betul ke tidak? Tu mengumpat. Tapi itu dibenarkan. Begitu. Dia ada 4 keadaan dibenarkan tu. Selain daripada tu, itu berdosa. Selain daripada 4 tu haram, itu dosa. Itu dosa. Wallahu taala alam. Tu bab mengumpatlah. Ya. Cerita kebaikan orang. Cerita kebaikan orang pun dikira juga sebagai mengumpat. Dia cerita juga sebagai mengumpat, tapi itu samalah tadi yang diharuskan tadi tu. Sama. Dia tergolong dalam yang nombor 3 tadi, lupa saya sebut. Dia kita cerita supaya orang mengelak daripada buat benda buruk, ataupun kita cerita supaya orang jadi nak buat benda baik. Tapi orang yang kita ceritakan tu tak ada dalam majlis tu. Cuma kalau nak cerita kebaikan, bagus kita sebut nama orang tu. Figure tu kita kena sebut. Contoh Datuk sekian. Ataupun contoh kita nak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tidak? Cerita tentang sifat Nabi. Nabi ada ke dalam majlis kita? Tak ada kan? Pada Zahir lah, kalau kita tengok Zahir satu sudut pandang, cerita tu ngumpatlah tu. Tapi itu dibenarkan. Dan kalau ceritakan kebaikan, sebut nama orang tu siapa. Walaupun orang kenal dia ni buruk, perangai dia masya-Allah, tabarakallah. 7 kali setan contohlah kan. Dia punya jahat itu. Tapi kita ceritakan tu tadi supaya apa? Supaya orang nampak sisi baik dia. Kita cerita kebaikan dia walaupun dia punya jahat. Begitu juga contoh
Ini satu tanggungjawab masyarakat, terutama jemaah masjid. Terutama jemaah masjid. Kita yang biasa duduk jemaah di masjid kan, baik. Ada orang luar datang nak cari rumah seorang. Dia dah pusing-pusing tak jumpa. Jadi cara macam mana dia nak datang, dia nak dapat rumah tu, dia nak jumpa dengan kawan lama ni tadi ataupun pak cik, tak kisahlah. Dia nak cari orang ni tadi kan, person ni tadi. Jadi biasanya orang akan datang ke masjid. Sebab biasa orang ahli masjid ni dia kenal sekampung. Betul ke tidak? Biasanya lah. Jadi dia datang kepada kita, kita kenal orang yang dia cari tu tadi dekat kampung ni, orang tu lah yang paling jahat sekali. Tapi bila orang tanya kepada kita, orang tu orang luar, dia tanya kepada kita, dia nak cari rumah orang ni, jangan kita ceritakan keburukan orang tu. Dia ni kat kampung paling kedekut sekali. Tapi bila orang tu datang kat kita, bila orang nak cari ni tadi kan, minta kat kita, katalah si A datang, dia nak cari si B. B tu orang kampung kita, A ni orang luar. Dia datang jumpa dengan kita, dia nak cari rumah si B, dia cari tak jumpa. Kita kenal B ni, dia punya kedekut dia kalah Haji Bakhil. Kedekut betul. Orang datang rumah dia, kalau makan angin tu, makan angin sungguh. Faham tak tu? Air kosong pun tak ada. Kalau dapat masuk rumah tu, alhamdulillah. Biasa cerita kat mana? Luar pagar. Bukannya luar pintu rumah, luar pagar. Dia nak masuk dalam rumah tu, kemana susah. Kedekut punya pasal. Jadi kita kenal sifat dia tu, memang kedekut betul. Tapi bila orang luar datang, minta dekat kita, nak pergi jumpa dengan orang tu kan, minta alamat dengan kita, jangan cerita buruk tu. Ini pula dia cerita. Kau kan, kalau kau dapat pergi rumah dia, aku boleh tunjuk rumah ni. Tapi kalau kau dapat masuk rumah dia makan, terbaik. Allah. Itu berdosa. Berdosa. Walaupun kita kenal orang tu, dia punya kedekut macam mana, jangan cerita aib dia tu kat orang lain. Menutup aib orang, itu hukum dia wajib. Man satara musliman satarallahu. Siapa apalah dia tu? Satarahullahu fil akhirah. Barang siapa yang menutup aib orang di dunia bumi ni, Allah Ta'ala akan tutup aib dia di akhirat nanti. Kesalahan yang kita buat, ada tak maksiat kita buat? Ada. Siapa kata kita tak ada buat maksiat? Kesalahan mesti ada, betul kita tak? Sebab kita bukan Nabi, kita bukan maksum. Jadi ada kesalahan kita buat. Dan kebanyakan kesalahan yang kita buat tu bukannya berkumpulan, kita buat sendiri-sendiri. Kalau orang tahulah benda tu kita buat, rasa malu tak kakak? Malu kan? Tapi kita kena ingat, di padang mahsyar nanti, barang siapa yang di atas muka bumi ni tak tutup aib orang, di akhirat nanti Allah Ta'ala buka cerita dia tu depan orang ramai. Bukan kata masyarakat Labuannya, satu dunia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semua boleh tengok apa yang kita buat. Malu tak kakak? Malu. Tapi kalau kita jaga aib orang di atas muka bumi ni, di akhirat nanti dosa-dosa jenis macam tu kan, Allah Ta'ala tak buka pun. Itu kelebihan dia, jaga aib orang. Kena jagalah. Jangan kita sebarkan aib orang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sama lah tu ni dalam bab menjaga kata-kata lah ni. Menjaga kata-kata, menjaga lidah. Sebab tu bab tajuk lidah ni dia agak panjang, banyak dalil dan banyak tegahan-tegahan larangan daripada Allah Ta'ala dan juga Nabi, baik dalam Quran dalam hadis, yang berkaitan dengan lidah, berkaitan dengan bercakap ni. Berkaitan dengan bercakap. Dan terakhir, teka-teki Imam Ghazali, apa benda paling tajam atas muka bumi? Apa boleh jawab? Jawapan dia lidah lah. Sebab lidah dia boleh mengguris hati. Sakitnya tu Masya Allah kan? Itu yang sampai keluar kata-kata Nordin Ahmad tu, luka di tangan nampak darahnya, luka di hati siapa akan tahu kan. Dialog Nordin Ahmad tu kan, dalam cerita apa yang Kajang Pak Malau, Kajang Melipat tu, Sri Mersing kalau tak cerita tu. Tu dialog Nordin Ahmad tu. Kita tengoklah, kalau kata luka dekat tangan, kita nampak luka dia macam mana, nampak darah dan sebagainya kan, kita boleh ubat dan sebagainya.
Kalau ada pun nampak parut, kalau lepas daripada dah elok tu ada parut contoh kan. Tapi kalau kata luka di hati, wah tu payah. Itu yang sampai sumpah 7 keturunan punya pasal tu. Sumpah 7 keturunan, masya-Allah. Sampai 7 keturunan bergaduh. Lama betul. Orang Melayu kita itulah masalah ada satu. Dia kalau marah, dia senyap. Ada dalam satu sajak Usman Awang. Ni kita tutuplah dalam sajak Usman Awang. Boleh tuan-tuan cari. Sajak Usman Awang tu tajuk dia Melayu. Dia sifatkan orang Melayu ni macam mana perangai dia. Marahnya senyap, dendamnya merayap. Maksudnya apa tu? Orang Melayu ni salah satu sifat dia, dia kalau marah dia pendam. Dia tak lepas, kalau lepas pun tak habis. Ada lagi disimpan dalam hati tu. Dia biasa sikit dengan bangsa yang lain. Kalau contoh bangsa Arab kan, kalau dia marah tuan-tuan, marah betul. Kalau dia pukul tu, dia pukul betul. Tapi lepas daripada tu, elok balik. Dia lepas-lepaskan habis. Tak ada lagi dah terbuku dalam hati. Tak ada lagi dah dendam tu. Dia panggil dendam kesumat tu, tak ada dah. Tapi kita ni, belah puak kita ni kan, lain macam. Dia kalau dendam tu, sumpah 7 keturunan betul. Seperti itu, janganlah. Jangan. Maafkan orang tu lebih baik. Boleh cari satu sajak Usman Awang tu kan, baca sajak tu, sajak Melayu tajuk dia. Dia sifatkan orang Melayu tu macam mana perangai dia. Allah Ta'ala alam. Jadi cukup sampai sekadar itu. Ada beberapa soalan lain? Ngam dah jam 10 ni. Itu sebut tadi tu. Kesesatan orang, puak-puak yang sesat, kita sebut nama puak tu tanpa menyebutkan pesan dia. Melainkan kalau perlu tu betul. Kesesatan. Contoh kesesatan apa? Wahabi contoh. Sebut Wahabi je lah. Jangan sebut siapa nama-nama orang sebagainya. Nanti orang tu marah. Tak sebut Wahabi pun dah melompat dah. Kan baru-baru ni kan adalah isu tu, tuan-tuan tengok sini lah. Tak disebut pun ustaz tu lah, seorang ustaz tu, dia tak sebut pun siapa Wahabi tu. Cuma dia cerita ciri-ciri Wahabi tu apa. Melompat buat-buat tu. Nampak tak? Itu masalah tu. Tambah pula kalau kata dia memang betul disebut nama orang, lagilah orang marah. Tu. Sama kalau kata kita nak cerita kesesatan puak-puak sesat, puak-puak Wahabi ke, puak Mu'tazilah ke, puak Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah sebagainya kan. Jangan kita sebut nama orang tu. Sebut dia punya kesesatan tu. Supaya apa? Orang mengelak daripada perkara tersebut. Orang mengelak daripada perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada? Tak ada dah InsyaAllah sekadar tu saja dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna faqih lana wa qurrabati lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.